بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang maha mulia, kerana kita bertemu lagi di dalam kuliah yang mulia ini insya-Allah, kuliah sirah dan syama'il. Kita bincang sama-sama mengenai sejarah atau sirah insan yang paling mulia, makhluk yang paling agung, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam kuliah kita ini kita telah sampai kepada Ghazwah Badar Al-Kubra. Di dalam Ghazwah Badar Al-Kubra semalam kita dah cerita beberapa kisah yang berlaku di waktu Perang Badar, iaitu kematian Fir'aun umat Islam, Fir'aun umat Nabi Muhammad, iaitu Abu Jahal. Bagaimana kematian dia di dalam Perang Badar. Hari ini kita akan cerita insya-Allah tentang beberapa kisah juga yang berkait dengan Perang Badar Al-Kubra. Seperti mana kita tahu semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan 5,000 malaikat untuk membantu Rasulullah dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Perang Badar. Dan setiap kali Rasulullah SAW berang, malaikat ada. Tetapi keistimewaan atau kelebihan Perang Badar, malaikat berang sekali. Itu keistimewaan hadirnya malaikat di dalam Perang Badar Al-Kubra. Baik. Malaikat yang turun di Perang Badar datang sekali dengan Jibril alaihi salam, juga dengan beberapa malaikat yang hebat-hebat. Wa kana 'ala al-malaikati yawma badrin 'amaimu bid qad arsaluha ila dhuhurihim. Ulama sirah berkata, malaikat yang turun di Perang Badar untuk berang sekali, tanda mereka waktu Perang Badar, mereka memakai serban. Dan serban para malaikat waktu Perang Badar, serban berwarna putih. Dan semua malaikat mempunyai di serban mereka ekor belakang. Dan ekor serban itu diletak belakang mereka. Letakkannya belakang mereka, di antara dua-dua bahu dari belakang kepada belakang. Sebab serban ni kadang-kadang orang letaknya sebelah kanan, kadang-kadang sebelah kiri, kadang-kadang khususnya di waktu berang ada manusia atau orang yang menutupkan mukanya dengan ekor serban di waktu berang. Itu antara cara orang berang. Maka malaikat tidak melakukan perkara tersebut. Bahkan malaikat meletakkan ekor serban mereka kepada belakang. Itu cara pakaian malaikat serban di Perang Badar. Cuma ulama atau ada beberapa riwayat yang menceritakan tentang warna serban para malaikat.
Ada riwayat yang kata serban mereka putih. Ada riwayat yang kata serban mereka hijau. Ada riwayat yang kata serban mereka kuning. Ada yang riwayat yang kata serban mereka merah. Ada yang kata serban mereka hitam. Jadi ada banyak riwayat daripada sahabat. Setiap satu dia ada riwayatnya. Maka ulama kata tak mustahil semua riwayat itu betul. Yakni ada bahagian malaikat serban mereka hitam, ada yang bahagian yang serban mereka kuning, ada bahagian serban merah, ada bahagian serban putih. Macam tu. Ada bahagian serban hijau. Walhasil ini kesimpulan riwayat-riwayat yang banyak yang menceritakan tentang serban para malaikat. Warna serban para malaikat. Semua ulama kata malaikat pakai serban waktu perang Badar. Untuk pakai serban itu confirm. Cuma untuk warna serban para malaikat waktu perang Badar ada berbagai pendapat. Seperti mana ketika malaikat Jibril alaihi salam, ketika malaikat Jibril turun kepada bumi untuk melemaskan dan mengazabkan Fir'aun di zaman Nabi Musa, maka ulama kata ketika itu malaikat Jibril turun daripada langit memakai serban hitam. Ketika Jibril alaihissalam menyiksakan Fir'aun di dalam laut. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi SAW, antara sahabat yang ada waktu perang Badar. Dia kata, tanda para malaikat Yaumul Badr, di hari Badar, mereka memakai serban yang ada ekor dan mereka biarkan ekor serban mereka tu kepada belakang. Mereka memakai serban yang berwarna hijau dan kuning dan merah. Ada riwayat lain kata putih dan hitam juga. Jadi mungkin maksudnya bukan semua sahabat serban mereka warna yang sama. Itu antara tanda para malaikat waktu perang Badar. La ilaha illallah. Antara sahabat Nabi SAW yang hadir waktu perang Badar dan memakai serban lebih kurang warnanya sama macam warna serban para malaikat, yaitu Az-Zubair. Sahabat Nabi SAW yang bernama Az-Zubair. Az-Zubair ini beliau memakai serban berwarna kuning waktu perang Badar. Maka Rasulullah SAW bersabda ketika melihat Az-Zubair, Rasulullah kata, sesungguhnya malaikat turun kepada aku waktu perang Badar memakai serban seperti serban Az-Zubair ini, warna kuning. Dan Az-Zubair ini antara sahabat yang kuat berang waktu perang Badar dan banyak diluka oleh orang kafir sehingga subhanallah sahabat Nabi SAW boleh masukkan tangan mereka dalam luka yang ada di dalam badannya. Yakni badannya banyak ada lubang daripada luka yang berlaku waktu perang Badar. Subhanallah. Iman mereka memang dahsyat, para sahabat Nabi SAW. Hatta kalau ditutup dengan pedang, hatta kalau beberapa luka ada di badan mereka, subhanallah, mereka masih bertenaga, mereka masih boleh mengorbankan lagi untuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Wa an Mak'ul wa ghairuhu annaha al-'amaim.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, yumdidkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Allah akan memberi bantuan kepada kalian, wahai ahli Badar, 5,000 malaikat musawwimin, yang bertanda. Al-Imam Suyuti ditanya, apakah tanda para malaikat waktu Badar? Dia kata, as-suful abyad fi nawasi khuyulihim wa adnabihim. Yani dikata kain suf mereka letaknya atas kepala kuda mereka dan atas ekor mereka. Itu antara tanda malaikat. Jadi malaikat dilihat. Orang sahabat Nabi SAW melihat malaikat waktu perang Badar. Bahkan hatta ada orang kafir juga. Ada orang kafir pun yang melihat malaikat waktu perang Badar. Tetapi ulama lain yang bernama Makhul, dia kata musawwimin di sini yang dimaksudkan di dalam firman Allah yang bertanda, malaikat yang ada tanda, dikata tanda mereka iaitu serban. Mereka memakai serban. Sebab biasanya sahabat Nabi SAW kalau berang, mereka pakai tupi besi atas kepala mereka. Dan perkara tu macam wajib waktu berang supaya orang jaga kepalanya waktu berang. Juga kebiasaannya atau kebanyakan orang tutup muka mereka. Mereka biarkan mata sahaja ternampak. Yang lain semua tutup supaya orang tak kenal. Itu antara cara waktu berang. Sebab itu Umayyah bin Khalaf ketika ditahan oleh Abdurrahman bin Auf, dia tanya, dia kata, siapakah lelaki tu yang ada macam bulu dekat baju ni hadapan itu? Dia berang kuat kepada kita, dia bunuh orang kita semua. Siapa dia? Abdurrahman bin Auf dia kata, oh itu Hamzah. Itu Hamzah bin Abdul Muttalib. Umayyah bin Khalaf kenal Hamzah. Tapi kerana Hamzah waktu itu tutup muka, dia tak kenal. Jadi itu antara cara mereka, antara budaya dan cara mereka waktu perang. Oleh itu, kerana sahabat dan juga Rasulullah, sahabat, kerana mereka tutup muka waktu berang, hatta orang kafir tutup muka waktu berang, maka mereka, supaya mereka mengenal satu sama yang lain, tak jadi salah, dia pergi bunuh kawan dia, atau dia tak kenal kawan dia, supaya mereka mengenal satu sama yang lain, mereka membuatkan syiar, satu syiar tanda. Mereka mengenal macam kita panggil sekarang macam kata laluan atau macam password. Macam password antara mereka. Jadi syiar untuk kenalan, untuk saling mengenal satu sama yang lain daripada golongan Al-Aus, iaitu ya Bani Ubaidillah. Jadi Al-Aus, golongan Al-Aus, mereka semua bincang, mereka kata, okey, kita tutup muka. Kalau ada siapa-siapa nak pastikan orang itu daripada golongan Al-Aus atau tidak, maka dia kena memanggil ayat ini. Ayat ni rahasia antara kita saja. Wahai Bani Ubaidillah. Wahai Bani Ubaidillah. Kalau Al-Khazraj, wahai Bani Abdillah. Wahai Bani Abdillah. Jadi kalau ada orang kata, wahai Bani Abdillah, jadi yang lain daripada golongan Al-Khazraj terus tahu, oh ini daripada kita. Bukan dari orang kafir. Juga mereka tahu, kalau orang kata, wahai Bani Ubaidillah, itu macam kata-kata yang rahasia antara mereka. Khas. Mereka terus tahu, oh ini kawan kita tapi dari Khazraj. Golongan Al-Muhajirin, iaitu orang Makkah. Al-Aus wal-Khazraj ni orang Madinah. Orang Makkah yang bersama Rasulullah, juga Rasulullah orang Makkah. Apa kata-kata yang rahasia antara mereka? Kata rahasia antara mereka, iaitu ya Mansuru amit, ya Mansuru amit, ya Mansuru amit. Ayat ini, ya Mansur amit. Kalau Rasulullah dengar ya Mansur amit, dia tahu ini orang kita, bukan orang kafir. Jadi di waktu berang
rancangan dan cara mereka terberinci dan sangat detail supaya mereka boleh mengenal tidak salah. Sebab pernah berlaku pun di perang Uhud atau di perang yang lain, sahabat Nabi SAW bunuh ayah satu orang sahabat. Salah. Yani ada satu sahabat, ayah dia ada di tengah perang, sahabat pergi bunuh ayah dia orang Islam. Sahabat itu pun dia bagi tahu, dia kata ini ayah saya, Muslim, tapi sahabat itu bunuh tak tahu. Jadi bintinya kena ada tanda, kena ada syiar antara afradul jaish, yakni antara orang-orang yang ada di dalam tentera itu. Sebab itu, kerana mereka ramai yang tutup muka mereka, mereka ada syiar antara mereka. Wahakadha. Nabi SAW bersabda, "Sawwimu khailakum fa innal malaikata qad sawwamat." Kata, letakkanlah tanda atas kuda kamu supaya kamu senang mudah mengenal kuda kamu. Sesungguhnya malaikat juga mentandakan kuda mereka dengan apa? Dia letak tanda pada kuda mereka dengan suf, kain suf atas kepala dia dan atas ekornya di bawah. Taib. Di sini juga ada satu cerita yang dahsyat juga berkait dengan malaikat yang hadir waktu perang Badar. Iaitu ada seorang lelaki daripada kabilah bernama Bani Ghifar. Kabilah Bani Ghifar itu dekat daripada badam yang berlaku perang Badar. Dikata aku datang dengan anak saudara saya, sepupu. Kita tahu tersebar, yakni dah jadi viral, cerita dah jadi viral, iaitu orang Islam dengan orang Quraisy akan berang di bidang ini. Jadi lelaki ni dengan sepupu dia kata, marilah kita tengok mereka berang tapi dari jauh. Mereka naik atas gunung, mereka nampak dari jauh kepada sahabat dan orang Quraisy sedang berang. Mereka nak tengok sahaja, tak nak masuk campur. Dan mereka, niat mereka, lepas selesai berang, kita tengoklah siapa yang menang, kami turun, ambillah curi ke apa-apa barang ke, bedang, harta, duit, sahaja. Kita dapat curi apa-apa yang dapat curi, kita lari. Yang ni mereka tak berang, tak sokong siapa-siapa, tak nak berang, mereka nak curi saja. Dua orang ini daripada kabilah Bani Ghifar. Dia kata, kami naik atas satu gunung yang atas Badar. Kemudian kami melihat kepada mereka berang sampai selesai. Ketika mereka sedang berang, tiba-tiba telah datang satu awan daripada langit, dekat, dan dia dekat sampai dekat dari kita. Kemudian saya dengan sepupu saya mendengar bunyi atau suara kuda di dalam awan itu. Kita tahu orang yang berang bawah di sana, tapi tiba-tiba nampak suara kuda daripada awan. Ini lelaki dengan sepupu dia. Mereka bukan Islam, musyrik di waktu itu. Kemudian dia kata, aku mendengar suara kuda dari awan dan aku mendengar orang menyatakan Uqdum Haizum. Uqdum Haizum. Maknanya, ke depan wahai Haizum. Ke depan wahai Haizum. Dia kata daripada dahsyatnya
suara itu, kuat suara tu, dan keadaan itu yakni dahsyat dan luar biasa. Sebubu saya tak boleh tahan, jatuh terus di waktu tu meninggal daripada suara itu yang ada di awan. Subhanallah. Famata makanah, dia kata terus dia meninggal, tak boleh tahan. Meninggal terus daripada suara yang dia dengar daripada awan. Waktu sahabat dan orang Quraisy perang di perang Badar. Dia kata, wa amma ana fakittu ahlik thumma tamasak. Tapi aku hampir juga mati seperti sebubu aku, tetapi aku cuba dan kuatkan diri saya sehingga dapatlah selamat, tak meninggal, tak mati seperti sebubu saya. Selepas itu yang lelaki ni dia datang kepada Al-Madinah. Dia datang kepada Al-Madinah dan dia kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang dia melihat, apa yang dia dengar juga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, itu adalah suara Jibril alaihi salam. Dan Hayzum itu nama kuda Jibril alaihi salam. Jadi dia kata, sebubu kamu yang meninggal tu kerana Jibril alaihi salam. Dia melihat Jibril. Tidak ada siapa-siapa manusia mampu atau tahan untuk melihat kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril begitu dahsyat penciptaannya. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW beberapa kali sahaja sepanjang umur Rasulullah, beberapa kali nampak Jibril di dalam penciptaannya yang sebenar. Bukan setiap kali Rasulullah nampak Jibril betul-betul. Beberapa kali saja. Jadi yang sebubu orang itu dia meninggal terus sebab dengar sahaja suara Jibril ketika ia mengatakan uqdum Hayzum, uqdum Hayzum. Malaikat bersama-sama berang. Serba malaikat menyerupai. Ya, malaikat berang sekali. Bahkan mereka bunuh beberapa seperti Abu Jahal yang semalam kita cerita. Ibnu Mas'ud dia kata, aku nampak dekat leher Abu Jahal ada tanda yang hitam dekat lehernya. Lepas dia bagi tahu Rasulullah kata itu malaikat yang pukul dia. Jadi malaikat berang sekali. Dan mereka memakai sirban seperti manusia. Sebab kadang-kadang malaikat berbentuk dengan bergambar dengan gambaran manusia. Sebab itu hadis yang tadi saya sebut, Rasulullah kata malaikat turun di perang Badar seperti sirban Az-Zubair. Az-Zubair seorang sahabat. Nabi SAW kata sama. Seperti sirban Az-Zubair. Jadi malaikat turun kepada Badar seperti manusia. Tetapi dengan kekuatan malaikat. Kekuatan mereka seperti malaikat. Jadi lelaki ni lepas tu dia pergi kepada Al-Madinah, dia jumpa Rasulullah dan dia masuk Islam. Lepas dia cerita kepada Rasulullah bagi tahu siapa Hayzum tu, siapa suara apa tu yang ada di langit itu, dekat awan itu suara Jibril alaihissalam. Kuda Jibril ini namanya Hayzum. Ini nama kuda Jibril alaihissalam. Dan perkataan Hayzum itu maksudnya kehidupan atau hidup, al-hayah. Kenapa namanya hidup kuda Jibril? Kerana di mana sahaja kuda Jibril, kaki dia, kalau kaki kuda Jibril kena di satu tempat di atas muka bumi ini, maka tempat itu terus akan jadi hidup. Terus tumbuh pokok dan terus jadi hijau tempat itu. Kerana dia kena kaki kuda Jibril alaihissalam. وفي كلام بعضهم فرس جبريل التي هي حيزوم كان صهيله التسبيح والتقديس. Ada ulama kata suara kuda Jibril yang bernama Hayzum apa? Bukan seperti suara kuda di dunia ni. Tak, suaranya at-tasbih. Subhanallah. Macam tu, tasbih dan taqdis, iaitu
uh, mengucap subhanallah dan zikir kepada Allah, mengagungkan Allah. Dia menyebutkan suara kuda Jibril tasbih dan zikir. Kerana itu suaranya menakutkan. Wa idza nazala 'alaiha Jibril alaihi salam alimatil malaika anna nuzuluhu lirrahmah. Malaikat kalau melihat Jibril turun dari langit kepada bumi atas kudanya yang bernama Haizum, maka malaikat terus mengetahui bahawasanya Jibril sedang sedang membawa rahmah. Jadi Jibril alaihi salam kadang-kadang turun dari langit membawa azab. Sebab Jibril alaihi salam yang mengazabkan Bani Israel dulu, kaum Ad, kaum Thamud, kaum Lut, semua kaum-kaum yang dahulu, umat yang dahulu, yang menurunkan azab kepada mereka Jibril alaihi salam. Malaikat ada tanda. Bilakah Jibril turun membawa azab dan bilakah Jibril turun membawa rahmah. Malaikat kalau nampak Jibril turun atas kuda, maka malaikat terus tahu bahawasanya Jibril turun membawa rahmah. Kalau turun dengan kuda dari langit dengan kudanya Haizum atau Al-Haya, hidup, maka dia turun membawa rahmah. Sebab itu turun di Badar untuk membawa rahmah kepada sahabat dan kepada orang Islam, menangkan mereka. Tetapi kalau Jibril turun daripada langit membukakan sayapnya, maka malaikat ahli langit terus dapat tahu bahawasanya Jibril turun membawa azab. Itu tanda Jibril turun membawa azab. Kalau Jibril membawa azab, turun dari langit untuk membawa azab, Jibril akan turun membukakan sayapnya dari langit sampai bawah. Dia akan buka sayapnya. Dan Sayyidina Jibril alaihi salam mempunyai 600,000 sayap. Setiap satu sayap bawahnya 600,000 juga sayap. Setiap satu sayap mempenuhkan langit dan bumi. Sebab itu tidak ada siapa-siapa yang boleh tahan melihat kepada badan Jibril yang sebenar alaihissalam. Hatta satu kali Rasulullah Muhammad SAW sendiri. Rasulullah Muhammad SAW sendiri pernah satu kali minta kepada Jibril, dia kata, aku nak melihat kepada badan kamu yang sebenar. Jibril kata, wahai Muhammad, engkau takkan mampu. Tapi Rasulullah minta. Selepas Jibril alaihissalam, Jibril suruh Rasulullah, baik kita jumpa di gunung yang dia suruh Rasulullah pergi kepada satu bukit. Selepas Jibril turun dengan badannya yang sebenar, Nabi SAW pingsan. Rasulullah SAW pingsan terus. Tidak tahan melihat kepada badan Jibril yang besar. Tapi walaupun Rasulullah SAW ini di permulaan Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Dalam 3 tahun yang pertama Rasulullah dapatkan wahyu. Tapi selepas itu Rasulullah SAW telah menjadi kuat oleh cahaya yang diberikan oleh Allah, oleh wahyu yang diberikan oleh Allah, sehingga Rasulullah Muhammad SAW bukan hanya tahan dan mampu dan kuat melihat kepada badan Jibril sahaja. Bahkan Rasulullah mampu dan kuat untuk melihat kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di malam Al-Isra dan Al-Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat melihat kepada zat Allah, kepada Allah di atas langit yang ketujuh. Dan tidak ada satu makhluk, hatta Jibril, hatta malaikat yang ada atas Al-Arsh, hatta malaikat yang ada di Al-Baitul Ma'mur, di Sidratul Muntaha, malaikat tak dapat melihat kepada Allah. Belum lagi. Hatta Jibril alaihissalam yang membawa wahyu daripada Allah, dia ambilkan wahyu daripada belakang hijab. Ada hijab antara Allah dan Jibril. Jibril ambil wahyu, dia sampaikan kepada Rasulullah. Tapi Nabi Muhammad SAW selepas naik kepada langit, semua hijab terbuka untuk Rasulullah
Hatta Jibril tak boleh naik sekali dengan Rasulullah. Dan di sana Nabi Muhammad SAW dapat melihat terus kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh bayang bagaimana zat Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tidak boleh pun berfikir tentang perkara itu. Tetapi yang kita yakin iaitu kalau kita ahli syurga, kita akan dapat melihat kepada zat Allah. Ya, maka melihat kepada zat Allah bukan perkara mustahil. Mustahil di dunia. Tapi di akhirat kita semua insya-Allah kalau kita ahli syurga dan moga-moga insya-Allah kita semua jadi ahli syurga, keluarga kita, keturunan kita semua, ibu bapa kita semua, kalau kita jadi ahli syurga, maka khabar gembira untuk kita semua, satu hari di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala akan bukakan hijab untuk kita melihat kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terus jumpa Tuhan kita. Kita terus jumpa, melihat dan berbicara dengan Tuhan kita. Walaupun juta-juta manusia yang ada di syurga, tapi setiap satu boleh berbicara dengan Allah dalam masa yang sama. Dan Allah jawab kepada mereka dalam masa yang sama. Subhanallah. Ketika itu, ahli syurga hilang rasa daripada nikmat-nikmat yang ada di syurga. Kerana itulah nikmat dan itu adalah nikmat yang lagi agung hatta daripada syurga. Apakah nikmat yang paling mulia di dalam syurga? Satu, melihat kepada zat Allah. Ketika melihat kepada zat Allah, kelazatan yang kita merasanya di waktu tu tidak boleh bayan bagaimana. Tidak boleh kita pun cerita sebab kita tak rasanya lagi. Tetapi dia kelazatan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Tidak ada kelazatan yang lagi tinggi daripadanya. Iaitu jika kita melihat kepada zat Tuhan kita, Allah, yang sepanjang dunia ini kita sujud dan doa kepadanya. Kita dapat bertemu terus dengan Tuhan kita. Selepas ahli syurga melihat kepada zat Allah, mereka pulang kepada istana mereka, isteri mereka tunggu di syurga, sampai isteri pun tak kenal. Sampai isteri pun tak kenal kepada suaminya. Dia kata, siapa kamu? Dia kata, aku suami kamu. Dia kata, subhanallah, engkau telah balik dengan muka yang baru. Kecantikan yang begitu dahsyat. Keindahan dan kesempurnaan yang luar biasa. Sebab apa? Kerana mukanya sudah kena cahaya daripada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Muka dan matanya dapat melihat kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hatta penciptaannya tukar. Mukanya pun tukar. Jadi cantik sangat. Sampai isterinya pun di dalam syurga tak percaya yang itu suami dia yang baru keluar sebentar tadi. Subhanallah. Moga-moga insya-Allah kita semua dapat melihatlah kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi ahli syurga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah ketika datangnya masa itu melihat kepada zat Allah, insya-Allah kita dekat daripada Rasulullah. Siapa-siapa yang lagi dekat dari Rasulullah lagi banyak keistimewaannya. InsyaAllah waktu kita melihat kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syurga, kita dekat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga insya-Allah kita mendapatkan perkara yang mulia itu dan diberikan istiqamah, hidayah dan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita, dan jika kita tidak layak untuk menjadi ahli syurga yang melihat kepada zat Allah, moga-moga insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita layak untuk menjadi ahli syurga. Jika dosa dan maksiat atau malas kita yang menghalangkan kita menjadi ahli syurga, kita mohon kepada Allah oleh keberkatan majlis ini, kelas ini, oleh keberkatan Rasulullah, oleh keberkatan Jibril, oleh keberkatan malaikat yang hadir ahli Badar, oleh keberkatan ahli Badar insya-Allah, oleh keberkatan mereka, oleh kemuliaan mereka, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menjadikan kita antara ahli syurga, antara ahli syurga di dalam Al-Firdaus Al-A'la.
bersama Nabi Muhammad SAW, bersama ahli Badar, bersama para salihin, bersama siddiqin, bersama sahabat, bersama ahli bait. InsyaAllah kita dengan keluarga kita, anak kita, laki perempuan semua, insyaAllah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi Rabbil Alamin.